A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnih. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Fala rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan kami tidak mengutuskan seseorang rasul pun malaikat supaya ia ditaati dengan izin Allah. Dan kalaulah mereka ketika mengunyanya diri mereka sendiri, buat zalim, buat dosa, datang kepada wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah. Rasulullah juga memohonkan ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah amat menerima taubat lagi amat mengasihani. Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka tidak pula merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Ayat pertama, ayat kita baca ini menunjukkan bahawa kita wajib taat pada Rasulullah. Patuh padanya. Jangan bantah Rasulullah ini dilantik oleh Allah Ta'ala. Bukan aku undi pilihan raya, Tuhan lantik sendiri. Bukan macam raja ikut keturunan. Macam-macam. Rasul ini dilantik oleh Allah menerima wahyu. Orang yang diketahui benarnya, amanahnya, baiknya, mulia akhlaknya. Diketahui sejak kecil, muda hidup di tengah kaum-kaumnya. Dilihat orangnya. Diwahyukan, beritahu dia dapat wahyu. Orang ni orang benar. Mula dengan Adam, akhir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman. Tak ada nabi selepas Muhammad disebut dalam kitab-kitab zaman dulu, sebut dalam Quran. Maka kamu wajib taat pada Rasul dengan izin Allah Ta'ala. Kena taat pada Rasulullah, apa-apa perintah. Maka sahabat-sahabat Nabi sangat taat pada Nabi, sangat patuh. Nabi suruh ikut, Nabi larang, tak buat dah. Kena hukum, terima hukum. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Kalau ada kalangan mereka itu melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri yang buat dosa. Ada sahabat-sahabat ni buat dosa, buat kesalahan. Ja'uka fastaghfirullah. Mereka datang beristighfar kepada Allah, datang kepada Nabi beristighfar. Wastaghfara lahumur rasul. Minta Nabi istighfar untuk dia. Dia ngaku salah depan Nabi. Suruh Nabi istighfar. Lawajadullaha tawwabar rahima. Nasib mereka dapati Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ada sahabat-sahabat yang buat dosa, dia ngadu ke Nabi. Saya berdosa Rasulullah. Disebut dalam hadis, seorang sahabat itu datang, wahai Rasulullah, saya ni dah buat dosa. Jumpa orang puan lawa, saya heret, saya peluk, saya cium, macam-macam saya buat. Cuma tak berzina je. Habis dah saya, Rasulullah, habis. Nak buat macam mana? Nabi kata sembahyang, solat rakaatain. So sembahyang 2 rakaat. Itu yang kata sunat taubat tu. Nabi tu sembahyang 2 rakaat. Allah ampunkan dosamu. Minta Rasulullah istighfar. Rasulullah
minta Rasul ampunkan dosa dia. Doa seorang Rasul dimakbul oleh Allah Ta'ala. Nabi-Nabi ni kalau doa, Tuhan terima. Semua Nabi-Nabi begitu. Oleh kerana itu adalah kisah kaum Bani Israel. Bila Nabi Isa nak berhijrah, nak tinggalkan Mesir dengan kaum Bani Israel, tiba-tiba sesak jalan, malam gelap tak tahu nak pergi ke mana. Lalu mari seorang Nabi Yusuf beri wasiat. Nabi Yusuf berwasiat, kalau nak tinggal Mesir ni kena bawa mayat dia. Mayat Nabi tak hancur. Maut mayat Nabi Yusuf. Kat mana kubur dia tak tahu, kerana lama dah, ratus ribu tahun. Tak tahu. Lalu dia berkata ada seorang perempuan tua. Dia ni tahu di mana kubur Nabi Yusuf. Dipanggil perempuan tua. Dia mesti tanya dia, kat mana kubur? Saya boleh beritahu dengan syarat. Rasulullah doa pada Allah Ta'ala, saya masuk syurga. Dia minta, dia mesti doa. Kalau dah doa ni saya tak beritahu. Dia mesti doa pada Allah Ta'ala, perempuan masuk syurga. Maka masuk syurga lah perempuan itu. Bawalah dia tunjuk di mana kuburnya. Doa seorang Nabi sangat penting. Disebut dalam satu riwayat Al-Atbi radhiyallahu anhu. Atbi kata lepas Nabi wafat, lepas Nabi mati, ditanam dalam kubur. Tiba-tiba mari seorang badui yang tak dikenali, orang badui, orang jauh, tak dikenali. Pergi ke kubur Nabi, duduk kat kubur Nabi, lalu beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Orang badui ini kata, Sami'tullah yaqul wala annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul wajallaha tawwabar rahimah. Tuhan kata dalam Quran, kalau sekiranya orang tu buat dosa, datang beristighfar dan minta Rasulullah istighfar untuk dia, kerana Rasulullah dah mati. Rasulullah dah mati dah. Macam mana saya nak buat? Dia ambil tanah tabur tapak dia. Orang badui ni sedih. Nabi mati, kalau Nabi ada saya boleh minta Rasulullah istighfar. Sekarang ni Nabi dah tak ada, Rasulullah dah wafat. Macam mana? Tak ada lagi tempat orang saya mengadu. Seorang badui dalam keadaan menangis, sedih, tabur debu atas kepala dia. Rasulullah dah tak ada lagi. Lalu dia tinggal pergi, hilang. Atbi kata malam tu aku mimpi jumpa Rasulullah. Dia kata pergi cari badui itu, beritahu atau istighfar untuk dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Mimpi Nabi adalah benar. Mar'ani fil manam faqad ra'ani wa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidurnya, maka itulah aku, benar. Syaitan tak boleh mengupa aku. Orang mimpi Nabi, mimpi sungguh. Kalau dia mimpi dalam keadaan baik, menandakan dia baik. Mimpi dalam keadaan buruk, bukan Nabi buruk, dia yang buruk. Orang mimpi, dia buruk, keadaan dosa. Mimpi Nabi ni Tuhan beri belaka pada orang yang soleh, pada orang yang jahat, orang yang zalim, orang kafir pun mimpi Nabi. Tuhan jadi mimpi yang benar. Tapi kalau orang kafir dia mimpi Nabi, insya-Allah dia akan masuk Islam. Orang jahat dia mimpi Nabi akan jadi baik. Orang baik tak apalah, jadi baik lagi lah. Kalau mimpi Nabi ni, mimpi yang benar, Allah Ta'ala pilih siapa yang mimpi Nabi. Barang siapa yang jumpa aku masa tidur akan jumpa aku, Nabi kata. Ini hadis yang sahih. Yang sahih kita kena sedar, disebut dalam hadis. Jadi Atbi mimpi Rasulullah suruh dia khabar ke orang badui itu, beritahu ke dia Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dengan sebab itu kalau kita ziarah kubur Nabi, kita beri salam kepada Nabi, minta syafaat, minta istighfar.
Ini molek kita ziarah kubur Nabi buat begitu. Tak erti cakap Arab, cakap Melayu pada apa, Tuhan tahu cakap Melayu. Cakap Cina pada apa, orang Cina tak erti bahasa Melayu. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa, syafaat Nabi, dan Nabi istighfar untuk kita. Ayat ini memberi makna bila sahabat pergi istighfar dan minta Rasulullah istighfar, Allah Ta'ala istighfarkan. Nabi istighfar, Allah Ta'ala ampunkan dosa oleh Nabi istighfar itu. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi amri haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhan mereka tidak beriman sehingga mereka menghakimkan engkau dalam apa-apa yang menjadi pertelingkahan kalangan mereka, kemudian tak ada keraguan dalam diri mereka setelah engkau jatuhkan hukuman. Mereka menyerah diri dengan sepenuh-penuh dan sebenar-benarnya. Kalau orang tu jumpa Nabi, Nabi buat hukum, kena terima hukum Nabi, jangan tolak. Sebab nuzul ayat ni ialah berkait dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berbalah dengan seorang Ansar, orang Madinah. Masalah air masuk dalam kebun. Kebetulannya tanah Zubair ni dekat dengan mata air. Orang Ansar ni lambatlah dapat airnya. Lambat dapat airnya. Sesekak masuk di tanah Zubair dulu. Lalu Nabi kata, Zubair, mu ambil air sekadar keperluanmu. Kemudian beri pada jaranmu tu. Air jangan kamu monopolikan untuk air itu. Jangan. Beri lalu air untuk dia. Jangan, ini beli. Ini kepentingan umum, tak boleh ambillah untuk kamu, kena beri. Beri untuk dia. Lalu sahabat Ansar ni rakuh dah lalu. Dia ahli Badar. Matang-matang Zubair anak beranak Rasulullah buat begitu. Nak derah sangat. Dia kata ke Nabi, Nabi dah hukum molek dah. Nabi suruh Zubair ambil air, kemudian lepaskan untuk orang lain pula. Molek dah, itu hukumnya. Dia nak derah, nak suruh beri ke dia dulu. Matang-matang Zubair anak beranak. Nabi sangat terasa dengan kata-kata ini. Lalu Allah Ta'ala turunkan, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tak beriman, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, hingga mereka terima hukum Nabi dalam apa-apa belahan dan tak ada keraguan sedikit pun. Sahabat ni terimalah, tak jadi masalah. Ini masalah kepentingan umum. Contohnya nak lalu baik zaman ni, kena lalu ke tanah orang lah. Orang dalam tu nak dapat air, kena lalu baik ke tanah dia. Dakwi tanah dia. Ini salah, tak boleh, berdosa. Tak baik. Nak lalu tiang elektrik, tak boleh. Tak boleh. Nak buat jalan, tak boleh tanah dia. Tak ada jalan, berapa sekat orang dalam tu. Tak boleh, ini salah. Salah kita hidup dalam masyarakat, berdosa begitu. Tak baik. Kena jaga kepentingan umum untuk masyarakat. Kita kena sedar. Nak buat tali air tu lalu kerana banjir dan seumpamanya, terpaksa kena lalu tanah orang, maka diganti. Dia ambil tanah dia, diganti, dibayar cara yang patut. Dia kena beri laluan. Ni dak tak mau beri, lalu ke tanah dia. Itu salah, tak boleh. Ini salah. Nak buat kepentingan umum, umpamanya macam-macam hal lah nak buat, dia ambil tanah itu. Ini ialah peraturan. Ini Nabi dah ajar begitu. Ya, ada untuk diri kita, ada untuk masyarakat, kepentingan umum. Kita kena sedar, kena terima hakikat hukum. Ini orang Islam, hidup bersaudara, hidup bermasyarakat, bukan hidup seorang dia tak berdalil orang lain. Ini salah. Ini satu hukum yang adil, ditunjuk oleh Islam. Wallahu alam.